Bab halangan dari mahukan keburukan terhadap penduduk Madinah, dan orang yang mahukan keburukan untuk mereka, azabahullah, Allah akan menghancurkannya, mencairkannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Abdullah Al-Qarraz bahawa dia berkata, aku bersaksi terhadap Abi Hurairah bahawa dia berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahukan keburukan terhadap penghuni negeri ini, maksud baginda Madinah, azabahullah, nescaya Allah menghancurkannya, mencairkannya seperti mana cairnya garam di dalam air. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Al-Qarraz, dari Abi Abdullah Al-Qarraz. Dia ni adalah di antara anak murid Abu Hurairah. Dia mengatakan bahawa dia telah mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahukan keburukan terhadap penghuninya, maksud baginda Madinah, yakni penghuni Madinah, penduduk Madinah, azabahullah, Allah mencairkannya seperti mana cairnya garam dalam air. Ibnu Hatim dalam hadis Ibni Yuhannas, di tempat su itu syarran, disebutnya syarran dalam riwayatnya, yakni sesiapa yang mahukan kejahatan, lebih kurang lah maksudnya dengan su tadi. Sanad yang satu lagi juga membawa hadis yang sama lafaznya dan maknanya. Seterusnya daripada Dinar Al-Qarraz, dia berkata, saya telah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mahukan keburukan atau kejahatan terhadap penduduk Madinah, Allah akan mencairkannya seperti mana cairnya garam di dalam air. Kemudian yang satu lagi itu pun begitu juga daripada Sa'ad juga. Cuma perawinya berkata dalam sanad itu bidahmin ataupun bisu'in, lebih kurangnya maknanya. Seterusnya Abi Abdullah Al-Qarraz berkata, saya telah mendengar, dia berkata, ni perawi di bawah dia lagi, iaitu Usamah bin Zaid, saya telah mendengar, Abi Abdullah Al-Qarraz ini berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah dan Sa'ad mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ahli al-Madinah fi muddihim, ya Allah berkatilah untuk penduduk Madinah pada cupak mereka. Dan dia mengemukakan hadis itu, dalam hadis tersebut ada lafaz ini, sesiapa yang mahukan keburukan ataupun kejahatan terhadap penduduknya, Allah akan mencairkannya seperti mana cairnya garam di dalam air. Bab galakkan targhibun nas, galakkan supaya orang menduduki Madinah, berada di Madinah pada ketika negeri-negeri yang lain ditakluk. Yang digalakkan supaya terus berada di Madinah walaupun negeri-negeri lain ditakluk, dikuasai. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sufyan bin Abi Zuhair, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syam akan ditakluk, Syam akan dibuka, maksudnya ditakluklah, dikuasai oleh orang Islam. Maka akan keluar dari Madinah satu golongan membawa ahli keluarganya dan orang-orang yang menurut mereka. Fa yakhruju minal Madinah qaumun, satu golongan membawa ahli keluarga mereka. Ini tak ada lagi. Kemudian itu dalam riwayat satu lagi, yang ini membawa orang-orang yang menurut mereka. Itu dalam riwayat yang satu lagi. Yabusun, mereka menarik binatang-binatang ternakan mereka. Itu salah satu maknanya lah. Yabusun juga bermakna mereka membawa keluarga mereka, sanak saudara mereka dengan bersusah payah.
Itu makna yabusun juga. Yabusun juga bermakna mereka membawa ahli keluarga mereka dengan cepat sekali. Dengan cepat sekali. Padahal Madinah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Sekiranya mereka mengetahui yang hakikatnya. Kemudian Yaman akan dibuka ataupun ditakluk, maka akan keluarlah dari Madinah satu golongan membawa ahli keluarganya, yabusun, dalam keadaan mereka itu bersegera keluarnya ataupun bersusah payah mengangkut ahli keluarganya. Padahal Madinah terlebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Kemudian dibuka Iraq, yang ditakluk Iraq, maka akan keluarlah dari Madinah satu golongan membawa ahli keluarganya dengan susah payah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Dalam riwayat satu lagi ni ada tambahan sedikit. Cumanya beza, dia sebut Yaman dulu, iaitu Yaman akan dibuka, maka satu golongan akan pergi membawa ahli keluarga mereka dan orang-orang yang menurut mereka dengan susah payah ataupun dengan cepat-cepat. Padahal Madinah lebih baik untuk mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Kemudian dibuka Syam, yang ini ditakluk Syam, dikuasai Syam ataupun Syam jatuh ke tangan orang-orang Islam, maka pergilah satu golongan dengan bersusah payah membawa ahli keluarganya dan orang-orang yang menurut mereka, padahal Madinah lebih baik kepada mereka law kanu ya'lamun. Kemudian akan di takluk Iraq, maka akan pergilah satu golongan yabusun dengan segera ataupun dengan bersusah payah membawa ahli keluarga dan orang-orang yang menurut mereka. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Sedangkan Madinah lebih baik bagi mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Ini bab cerita Nabi SAW tentang orang akan meninggalkan Madinah dalam keadaan Madinah berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya, padahal Madinah berada dalam keadaan yang paling baik, ala khairi ma kanat. Satu maknanya ala khairi ma kanat, padahal Madinah adalah terlebih baik, yakni daripada tempat yang lain. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa dia mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Madinah, bersabda berkenaan dengan Madinah lah, bahawa sesungguhnya penduduknya akan meninggalkannya ala khairi ma kanat. Satu maknanya dalam keadaan Madinah pada ketika itu berada dengan paling baik sekali lah, dalam keadaan paling baik. Itu satu. Satu lagi makna dalam keadaan Madinah itu ala khairi ma kanat, mana tetap baik, mana seperti biasa. Seperti biasa, tetap baik seperti biasa, bukanlah pada masa itu. Tidak, tetap baik seperti biasa. Mudhallalatan lil awafi, terbiar kepada binatang-binatang buas. Yang di Madinah tu terbiar kepada binatang-binatang, yakni maksud dianya awafi itu binatang buas dan burung-burung. Muslim berkata Abu Safwan dalam perawi ini, yang mana Zuhair bin Harb mengambil hadis ini daripadanya, dia ni namanya Abdullah bin Abdul Malik, adalah anak yatim bagi Ibnu Jurayj 10 tahun. Dia ni berada dalam haribaannya, yang di dalam jagaannya, jagaan Ibnu Jurayj. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyab bahawa Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mereka akan meninggalkan Madinah. Padahal Madinah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaannya yang paling baik. Itu satu maknanya. Satu lagi maknanya, padahal Madinah seperti mana biasa, terbaik mana dari tempat yang lain. La yaghshaha, Madinah tidak akan diduduki, tidak akan dihuni kecuali oleh binatang-binatang. Maksud baginda binatang-binatang buas dan burung-burung. Kemudian keluar ra'iyani, dua orang penggembala dari kabilah Muzainah. Mereka menuju ke Madinah dalam keadaan mereka menghalau kambing-kambing kepunyaan mereka. Tiba-tiba mereka mendapati Madinah itu kosong, sepi. Atau satu lagi, tiba-tiba mereka mendapatinya itu maksudnya binatang-binatang, kambing-kambing sana yang dibawa oleh mereka itu menjadi liar, sehingga bila mereka sampai ke Thaniyatul Wada' kharra ala wujuhihima, mereka tersungkur, rebah di situ dan mati. Bab kelebihan tempat yang terletak di antara kubur Nabi SAW dan mimbarnya, dan kelebihan tempat mimbarnya itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid al-Mazini bahawa Rasulullah SAW bersabda, ruangan di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga. Dalam riwayat yang satu lagi daripada Abdullah bin Zaid juga, dia berkata bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ruangan ataupun kawasan, tempat yang terletak di antara mimbarku dan rumahku adalah satu taman dari taman-taman syurga. Riwayat satu lagi ini juga, ini daripada Abi Hurairah pula, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma baina maiti wa mimbari, ruangan di antara rumahku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga, dan mimbarku berada di hadapan kolamku. Ini bab kelebihan Uhud. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Humaid, katanya kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Kemudian dia pun mengemukakan hadis seterusnya. Dalam hadis itu, panjanglah hadis itu. Dalam hadis itu ada tersebut. Kemudian kami pun pulanglah. Kami pun berangkat pulang sehingga kami sampai ke Wadil Qura. Ketika itu Rasulullah SAW pun bersabda, aku mahu cepat. Sesiapa di antara kamu yang mahu cepat, boleh dia ikut bersamaku. Dan sesiapa yang mahu tinggal di sini ataupun berlambat-lambat di sini, bolehlah dia terus berada di sini. Fa kharajna, kami pun keluar sehingga kami sudah nampak Madinah. Bila kami nampak Madinah, Nabi SAW pun kata, inilah Tabah. Inilah Tabah. Ini bandar yang bersih, bandar yang wangi, bandar yang suci, bandar yang baik, bandar yang bagus. Itu ada Tabah. Dan ini Uhud, bukit yang cinta kepada kita, dan kita menyintainya. Diriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah SAW melihat kepada bukit Uhud. Baginda pun bersabda, sesungguhnya Uhud adalah bukit yang cintakan kita, dan kita cintakannya. Ini bab kelebihan bersembahyang di Masjid Mekah dan Madinah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia mengangkat hadis ini kepada Nabi SAW. Sabdanya, satu sembahyang di masjidku ini lebih baik dari 1000 sembahyang di masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda,
satu sembahyang di masjidku ini lebih baik dari 1000 sembahyang di masjid-masjid selainnya kecuali Masjidil Haram. Nanti tak baca lagi saat ini dah. Tak baca lagi sekat tu dulu. Tengok dulu. Bab tahrimi iradati ahli Madinah situ. Hadis ini sebenarnya kita sudah jumpa dah dulu beberapa minggu lepas. Di sana Imam Nawawi pun sudah sebut dah hadis ini dengan syarahnya, iaitu pada bab ni Fadlil Madinah wa du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah. Situ hadis dia di tengah tu, wala yuridu ahadun ahlal Madinah bisu'in, tidak ada sesiapa yang mahukan keburukan ataupun kejahatan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah akan mencairkannya dalam api. Di situ ada sebut, sudah jumpa dah riwayat daripada siapa tu, Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah akan mencairkannya dalam api seperti mana cairnya timah, atau seperti mana cairnya garam di dalam air. Dulu kita sudah jumpa dah hadis ni. Dan di sana Imam Nawawi sudah menyebutkan beberapa makna yang difaham oleh ulama daripada hadis ini. Di antaranya kalau kita tengok semula dulu secara sepintas lalu lah, muka sudah lalu dah ni, iaitu dalam hadis ni kita baca saat ni tak ada sebut tu. Dia kata seperti cairnya garam dalam air itu saja. Allah SWT mencairkannya dalam api, tak ada sebut di sini. Kita baca saat ni tak ada. Semuanya mencairkan seperti cairnya garam dalam air. Cair timah dalam api itu tak ada, tapi dulu sudah kita jumpa dah. Allah mencairkan orang itu dalam api seperti mana cairnya timah yang di dalam api. Ketika dulu kita sudah jumpa dah. Kalau sekarang ni kalau tengok balik sana tu, sebab kita baca saat ni, baru saat ni sikit je Imam Nawawi kata sudah bahas dah sana. Sinilah maksudnya, sudah bincang dah. Iaitu Qadhi Iyad, Imam Nawawi petik, Qadhi Iyad berkata tambahan ini, tambahan finnar dalam hadis ini menjelaskan makna hadis ini, menghilangkan kemusykilan yang mungkin timbul berhubung dengan hadis ini. Tepat tidak ada sebut itu. Allah SWT akan mencairkannya seperti cairnya timah. Cair di mana? Lepas tu kita tengok orang yang pergi buat apa-apa yang tak molek tu tak ada cair pun. Qadhi Iyad mengatakan hadis ini menjelaskan maksud cair itu di mana? Di dalam neraka. Api itu maksudnya api neraka. Ni hukuman ini tidak berlaku sekarang ni, tapi akan berlaku kepada orang sebagai balasan buruk daripada perbuatan jahatnya itu. Maknanya keadaan ini, mencairkan ini akan berlaku di akhirat nanti, iaitu dalam neraka. Itu yang pertama, makna yang pertama. Makna yang kedua, di sanalah tempat yang kita duduk baca ni. Hak baru ni tak ada sebut. Yang kedua, hak ni juga Imam Nawawi petik daripada Qadhi Iyad. Yang dimaksudkan dengan hak ni, sesiapa yang mahukan kejahatan atau keburukan terhadap Madinah, penduduk Madinah, Allah SWT akan mencairkannya seperti mana cairnya timah dalam api, atau seperti mana cairnya larutnya garam dalam air. Hak ni maksudnya semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT tidak akan memberi kejayaan kepada musuh-musuh itu. Sebab itulah kita tengok macam-macam usaha sudah dilakukan untuk menghancurkan orang Islam, tetapi tidak. Bahkan sebaliknya, yang hancur orang kafir. Ini maksudnya, iaitu di zaman Nabi SAW. Walaupun sebelum itu Madinah tu, baru ni kita sudah baca minggu lepas,
tak ada siapa dia pun, tak ada siapa pun kenal nak pergi serang. Padahal tidak ada apa-apa halangan, kerana ada malaikat duduk jaga, katanya dalam hadis minggu lepas. Tetapi bila saja Nabi SAW sampai ke sana, ada solat hak serang semacam, tapi serang pun tak boleh. Inilah maksudnya Allah di zaman dia tu tidak boleh berlaku. Allah SWT tak bagi kejayaan. Maksud mencairkan ini, Allah SWT akan menggagalkan usaha buruk dia tu. Maksud buruk dia tu, maksud jahat dia tu tidak akan berjaya. Itu maksudnya, yakni kerana keberkatan dan keistimewaan Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis hak dulu ni kita bahas ni beberapa minggu ni. Dalam lafaz hadis ni ada takdim dan takhir, ada dulu kemudian ini. Sepatutnya begini, azabahullah dzaubar rasas finnar. Bukan azabahullahu finnar dzaubar rasas, tapi azabahullah dzaubar rasas finnar. Mana finnar itu duduk di belakang. Di sini nak cerita perbandingan saja. Mana Allah SWT akan mencairkannya seperti mana seseorang, sesiapa saja mencairkan timah dalam api. Gitu. Dan hal ini berlaku dalam dunia, bukan di akhirat. Berlaku dalam dunia, maknanya hancur dia, tidak akan berjaya. Allah SWT akan mencairkannya seperti mana sesiapa saja boleh mencairkan timah dalam api. Allah SWT menggagalkan. Sebab itulah katanya bila saja dalam sejarah ada orang yang pergi menyerang Madinah tu, tak lama kerajaan dia jatuh. Umpamanya di zaman Bani Umayyah, Muslim bin Uqbah, dialah yang membawa, dia kepala tentera pergi serang untuk menakluk Madinah tu. Tak lama bila dia balik saja mati dia. Dan ini berlaku di zaman Yazid, di zaman Yazid bin Muawiyah. Pada ketika itu berlaku krisis lah di antara Abdullah bin Zubair dengan ni pihak kerajaan Bani Umayyah ni. Yazid pun lepas pada tu tak lama mati, padahal masih muda lagi. Boleh jadi itu yang dimaksudkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ni yang Imam Nawawi sebut dulu, iaitu boleh jadi maksudnya orang yang mahu melakukan keburukan terhadap penduduk Madinah secara curi, bukan secara berdepan, secara senyap-senyap. Yang ini dengan merancangkan sesuatu kejahatan, membuat komplot lah kita kata, untuk menghancurkan penduduk Madinah, tidak akan berjaya walaupun secara sulit. Secara terbuka memanglah tak berjaya, secara sulit pun tidak berjaya. Ini nak cerita siapa yang menggagalkan usaha mereka itu, jadi tak berjaya tu walaupun buat sulit pun, Allah SWT. Itu maksudnya. Ada beberapa tapi kalau pemerintah pergi secara terbuka, boleh jadi dia boleh menguasai. Hak tak boleh kuasainya kalau pergi secara senyap-senyap ataupun secara curi. Ini pendapat yang keempat. Tetapi pendapat yang keempat ini Imam Nawawi nukilkan dengan kalau kita panggil dalam istilah kitab ni, dia panggil sirah tamrid. Sirah tamrid qila, memberi makna tidak kuat pendapat itu. Pendapat itu tidak kuat, lemah. Itulah yang telah dibahas oleh Imam Nawawi ketika kita sudah bertemu dah dulu hadis ini. Sekarang ni kita bertemu pula, cuma tak ada sebutlah seperti cairnya timah dalam api, itu tak ada sebut di sini. Cuma ada sebut seperti larutnya garam dalam air. Cuma Imam Nawawi sebut di sini satu saja. Boleh jadi ia bermaksud, hadis ini bermaksud sesiapa yang mahu memerangi penduduk Madinah, dia akan hancur. Itu saja dia sebut. Lain-lain itu sudah berlalu dah. Tadilah yang kita sebut tadi. Ini semua menunjukkan kelebihan dan keistimewaan Madinah tu sendiri. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Madinah tu, menghancurkan musuh-musuh ataupun orang-orang yang mahu kejahatan terhadap penduduk Madinah? Kerana Madinah itulah istimewa. Kerana Madinah tu sendiri istimewa,
maka penghuninya, penduduknya pun mendapat keistimewaan itu. Ini maksud semua hadis ni. Kemudian bab lain pula, iaitu galakkan supaya tetap tinggal di Madinah ketika negeri-negeri yang lain dibuka ataupun ditakluk dan dikuasai oleh orang-orang Islam. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW sudah cerita dah, pada ketika ni tak berlaku lagi. Pada ketika dia sebut tu, Syam akan ditakluk. Dia kata Syam ni kawasan itulah semua, Palestin, Syria, Lebanon, Israel, Gapolan ni tu. Tu termasuk dalam Syam belaka zaman dulu. Jordan gapo tu sekarang ni semua tu termasuk dalam Syam belaka, wilayah Syam zaman dulu. Kemudian berubahlah mengikut zaman. Peta tu jadi bertukar, negeri pun jadi nama lain-lain pun. Asalnya Syam belaka. Syam akan ditakluk, maka akan keluar dari Madinah satu golongan orang akan keluar, sibuk keluar, bawa anak pinak, orang-orang yang turut mereka, orang-orang yang patuh turut mereka, bawa pergi. Pasal apa? Katanya di sana maju, di sana makmur, di sana hidup mewah, di sini kita susah, baik kita pergi ke sana. Pergilah. Yaman akan ditakluk, dia sebut. Pada ketika ni tak berlaku, maka akan keluar lagu tu juga, orang pun pergi ke Yaman. Dan Iraq akan dibuka, maka akan keluarlah dari Madinah satu golongan orang membawa ahli keluarga dia dengan sibuk-sibuk. Begitulah. Padahal dalam semua keadaan itu, Madinah adalah terbaik kepada mereka sekiranya mereka benar-benar mengetahui. Kalau mereka benar-benar mengetahui, tentu mereka sedar Madinah itu adalah yang terbaik. Tapi nak ceritanya manusia ni kadang-kadang dia terpengaruh dengan kemewahan, kemewahan ataupun kesenangan yang zahir itu, maka akan keluar. Akan keluarlah daripada Madinah tu. Padahalnya kalau mereka tahu sungguh, yang ni hak Nabi SAW cerita kelebihan nanti akan datang, kita akan jumpa lagi. Lepas dah pun jumpa dah juga. Semayang di masjid dia lebih baik lagi daripada 1000 semayang di tempat lain. Ini masjid-masjid, walaupun masjid lain. Tu kelebihan tu nak dapat lagu mana tu? Lain. Kalau pergi lain tak dapat dah tu. Pahala tu tidak akan sama. Itulah makna dia kata kalau mereka benar-benar mengetahui kemewahan, kesenangan, kemakmuran kita nampak sementara sahaja, sikit sangat jika dibandingkan dengan pahala, kemewahan yang kita dapat melalui pahala. Lepas tu banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang lain. Ia disebutkan oleh Nabi SAW, Dajjal dan Ta'un tidak, baru ni kita sudah jumpa dah, Dajjal dan Ta'un tidak masuk, macam-macam kelebihan yang disebutkan di Madinah tu. Nabi SAW doakan keberkatan pada mood dia, cupak dia, gantan dia, makanan dia dan sebagainya. Jadi itu semua tu ada kesan dia tu. Masjid Nabi lagi ada di situ, kubur Nabi lagi ada di situ, tempat yang sebaik-baiknya. Sehingga Imam Malik kata Madinah lebih afdal lagi daripada Mekah. Tempat setara tu kalau dia tinggal, maknanya dia tinggal apa yang lebih baik lah. Sehingga Imam Malik kata lebih afdal lagi. Nanti kita akan jumpa, akan datang perbincangan tentang itu. Lebih baik lagi daripada Mekah. Tapi orang keluar juga. Baiklah. Jadi apa maksud tak boleh keluar? Ni kan sahabat-sahabat keluar rata pergi. Siapa ke negeri China, siapa ke India, siapa ke mana pergi, siapa ke Bukhara, rata lah. Siapa ke Afrika, siapa pergi, sahabat tu pergi tinggal tu. Adakah dia tak tahu hadis ni? Tahu. Jadi apa ke maksud yang sebenarnya? Dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan keluar ni keluar kerana tidak suka, kerana benci, tidak suka.
Ini tanda nifak lah, tanda nifak lah kalau macam tu, munafik lah tu hakikatnya kalau macam tu. Padahalnya kalau mereka tahu, mereka tidak akan buat begitu. Tak akan jadi munafik lah, tak akan jadi munafik. Maksudnya orang munafik di sini, orang munafik ni dia tak akan faham. Kalau sahabat, takkah dia tak faham? Sahabat-sahabat ni orang yang dididik oleh Rasulullah SAW dengan baik, dan mereka pun cukup bersedia menerima pengajaran Nabi SAW. Dia cukup faham. Jadi maksudnya ulama kata ini kerana dia tidak suka. Kalau duduk di Madinah banyak ikatan sangat, situ ramai sahabat, tak sukalah, tak sedap nak galak, kita kata nak seronok-seronok, nak berpoya-poya tak boleh. Sebab apa? Sayyidina Umar ada situ. Yang mana Sayyidina Umar ni Nabi SAW sudah kata dah, kalau syaitan tengok dia lalu di satu lorong, syaitan akan lari ke lorong yang lain. Apa makna? Makna Sayyidina Umar dia tak buka langsung ruang kepada syaitan. Syaitan tak boleh nak ambil ruang, tak ada ruang bagi syaitan. Dia tak buka langsung pintu kepada syaitan. Maknanya dia tidak menyediakan, dia tidak biarkan tempat-tempat yang syaitan boleh guna untuk menggoda manusia. Tak akan ada. Jadi orang-orang yang jenis tidak ahli ibadat, tidak orang yang jenis nak taat, tak suka lah. Sebab tu nak tinggal Madinah tu. Tetapi kalau orang tu meninggalkan Madinah kerana suatu keperluan dia, kerana pergi berjihad, kerana keperluan dia, kerana ada hajat dia, kerana berniaga ke lain-lain lagi, hak tu tak termasuk dalam hadis ini, tak termasuk. Sebab Nabi SAW tidak maksud gitu. Dan kalaulah Nabi SAW memang bermaksud begitu, maksud apa ni, pergi berniaga ke apa tak boleh, tentu sahabat tak keluar. Kalau lagu tu tak berkembang lah. Macam mana dia kata Syam akan ditakluk, nak takluk lagu mana dah kalau tak keluar? Nak maju macam mana dah kalau tak keluar? Dia faham lah, sahabat faham apa maksud Nabi SAW. Satu. Yang keduanya, kalau kita kata maksudnya sahabat-sahabat, jadi sahabat-sahabat telah melanggar hak Nabi SAW kata, maknanya tak baguslah sahabat-sahabat ni. Dia tidak pilih apa yang lebih baik kepada dia, dia pilih dunia. Maknanya teruk pula sahabat tu. Adakah patut kita kata macam tu? Sedangkan Islam dia berkembang, orang masuk Islam apabila sahabat-sahabat dia pergi keluar. Itu salah satu sebab cepat berkembang Islam pula tu. Orang pun di tempat-tempat tu boleh belajar dengan sahabat-sahabat. Ada maksud-maksud yang baik, itu tak termasuk. Hak ni semata-mata dunia. Semata-mata dunia. Kemudian disebutkan bahawa apa yang disebutkan dalam hadis ini memang berlaku seperti yang Nabi SAW katalah. Mula-mula kawasan ni dulu ditakluk, lepas tu kawasan ni, lepas tu kawasan ni, secara tertib tadi memang berlaku begitu. Adapun dalam riwayat-riwayat yang ada sebut boleh jadi tukar-tukar tu, ulama mengatakan kita kena perhati di situ. Biasanya dalam riwayat-riwayat itu dia ataf dengan waw, bukan ataf dengan thummah. Bukan ataf dengan thummah. Ataf dengan waw berarti Nabi SAW dalam hadis tu dia nak menceritakan semua ketiga-tiga wilayah tadi akan ditakluk oleh orang Islam, dengan tidak mengambil kira hak mana dulu, dengan tidak mengambil kira hak mana dulu. Tapi dalam riwayat yang pertama ni disebutkan Syam dulu, lepas tu Yaman, lepas tu Iraq, dengan thumma. Hak ni menunjukkan mengikut tertib betul. Itulah bab Nabi SAW menceritakan bahawa orang akan meninggalkan Madinah ketika mana Madinah berada dalam keadaan yang paling baik, yang terbaik. Itu satu makna. Satu lagi, dalam keadaan Madinah itu seperti biasa, lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Beza tu, mana tu? Kemudian dia mari riwayat Abu Hurairah ni. Abu Hurairah kata Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan Madinah lah, penduduknya pasti akan keluar ala khairi ma kanat, ketika mana Madinah ini berada dalam keadaannya yang terbaik. Satu lagi makna, ketika dalam keadaan Madinah ini tetap seperti biasa, baik daripada tempat-tempat yang lain. Itu maknanya.
terbiar kepada binatang-binatang, yakni binatang buas dan burung-burung. Hak satu lagi ni pun begitu juga, cumanya dia ada sebut dua orang penggembala Muzainah bawa pergi ke Madinah, bawa kambing. Lalu mereka mendapati satunya Madinah tu sepi, tak ada orang. Yang kedua, makna yang keduanya, dia mendapati kambing dia tu jadi liar. Lepas tu dia pun matilah di situ. Apa maknanya ni? Salah satu maknanya ialah hak ni berlaku di akhir zaman. Hak ni lah yang dipilih oleh Imam Nawawi dan Hafiz Ibn Hajar. Dia kata ni hak molek jelasnya. Sebab apa? Dalam riwayat yang lain ada sebut itu, iaitu kisah dua orang penggembala ni dalam riwayat di sini, tapi ringkas dalam riwayat dalam kitab lain sebut dengan jelas di akhir zaman. Sebab itulah takkanlah ada dua orang tu je sepi langsung Madinah. Dan apa makna Madinah tu dalam keadaan yang terbaik pada ketika tu? Ni dia tidak tinggal Madinah, dia nak pergi ke Madinah. Hak Nabi SAW cerita tadi, tajuk tadi orang meninggalkan Madinah. Hadis yang pertama tu sesuai lah. Hadis yang kedua, mana orang tinggal Madinah? Tak ada orang. Lepas tu orang ni nak pergi ke Madinah. Hak ni bila ni akan berlaku? Madinah ada semua orang tak pernah dalam sejarah. Hak lepas dah tak ada orang, sepi seperti ni. Jadi dihuni oleh binatang-binatang buas saja, tak ada lah, tak pernah berlaku. Dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan, apalagi kalau kita tengok hadis-hadis yang lain, dia kata ini di akhir zaman sebelum berlaku kiamat. Dalam Bukhari bahkan ada disebutkan dua orang ni adalah yang terakhir sekali dihasyarkan. Dihasyarkan itu dibangkitkan, maknanya dekat kiamat lah. Dekat kiamat, mana orang lain mati habis dah. Orang lain mati habis, tinggal dia. Itu ceritanya. Pada ketika itulah. Tetapi Qadhi Iyad kata, ini Imam Nawawi nukilkan, dia kata ini sudah berlaku pada masa dulu ni. Sudah berlaku. Yakni sesuai dengan terjemahan yang pertama mengikut Qadhi Iyad. Asalnya ada terjemah yang pertama saat ni, ketika mana Madinah berada dalam keadaannya yang terbaik. Dalam keadaan terbaik. Itu sesuai dengan terjemahan ni, bukan terjemahan yang kedua, terjemahan yang pertama. Hak Qadhi Iyad kata, dia kata sudah berlaku dah, kata dia. Dan mukjizat Nabi SAW hak dia kata ni memang sudah dilihat oleh orang zaman dahulu, kata dia. Ketika mana Madinah ditinggalkan dalam keadaan yang paling baik, iaitu khilafah Islamiyah. Daripada zaman Nabi SAW, bila Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar ganti dia. Di mana ibu negaranya? Darul Khilafah dia, ataupun ibu negara Islam, Madinah. Sayyidina Umar naik, di mana ibu negaranya? Madinah. Sayyidina Uthman naik, di mana ibu negaranya? Madinah. Ketika itu keadaan yang terbaik, cemerlang, tak ada kekacauan, tak ada bala, tak ada perang saudara, tak ada. Yang adanya Islam berkembang sana sini, Islam maju, hidup dalam keadaan yang aman sentosa. Selepas pada tu, di zaman Sayyidina Ali, mula berkecamuk. Dan Sayyidina Ali lah orang yang mula-mula pindahkan ibu negara Islam daripada Madinah ke Kufah. Dia pindah. Lepas tu Muawiyah naik, dia tidak balik juga ke Madinah. Dan sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Salam kata, jangan, dia kata dah kepada Sayyidina Ali, jangan pindah sini, tetap duduk sini. Tapi Sayyidina Ali tidak pakai pendapat dia. Dia kata, kalau berpindah tidak akan balik sampai bila-bila. Tidak akan balik sampai bila-bila dari sini ni, kata dia. Lepas tu Muawiyah di mana? Di Syam, di Dimashq. Itu ibu negara dia, ibu negara Islamnya, tak ada balik sampai sekarang ni. Arab Saudi mereka tidak Madinah jadi ibu negara sampai sekarang. Betul. Sahabat kata tu betul, tak ada berlaku. Lepas tu tak ada berlaku lagi, balik ke Madinah, tak ada. Betul sahabat tu kata. Padahal keadaan paling baik,
ditinggalkan. Ini qadhi iyad kata sudah berlaku dah, kata dia, sudah berlaku dah. Dah betul what Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tu. Wa dzalikal waqt ahsan ma kanat lid-din wad dunya. Kata dia zaman itu adalah zaman yang terbaik untuk dunia dan agama. Sama ada kerana kalau baik dari segi agama ke mana? Iaitu ramainya ulama-ulama dan mereka duduk di situ, sahabat-sahabat. Tempat berhimpun sahabat-sahabat. Orang-orang daripada serata negeri pergi ke situ, menuju ke situ nak berjumpa dengan sahabat-sahabat. Dari segi dunia, sebab dia pusat. Memang mana-mana pun sampai bila-bila pun ibu negara dia lebih besar, lebih maju daripada tempat lain. Memang begitu. Itu dari segi dunia. Begitulah. Lepas tu berlaku ni mengikut terjemahan yang pertama tadi. Maknanya orang pasti akan meninggalkan Madinah ketika mana Madinah berada dalam keadaannya yang terbaik. Mengikut qadhi iyad tu itulah yang terbaik tu pada masa itulah. Pada tu tak ada lagi. Madinah ni berada dalam keadaan yang terbaik, tak ada. Baik dari segi agama dan dunia, tak ada berlaku. Terjemahan yang kedua, dalam keadaan Madinah itu seperti biasa, tetap baik dari tempat yang lain. Tu memang jelas lah tu. Bila-bila masa pun Madinah ni tetap lebih baik daripada tempat yang lain sampai sekarang pun. Walaupun dia tidak dijadikan sebagai ibu negara Islam pun dia tetap baik. Dari segi kedudukan agama dia, kedudukan keugamaannya, memang dipercayai sebagai tanah suci sampai sekarang ni. Terjemahan yang kedua tu tak muskil lah, tidak menimbulkan masalah. Tetapi terjemahan yang pertama sesuai dengan pendapat qadhi iyad. Sesuai dengan pendapat qadhi iyad tadi. Hak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita ni akan keluar. Hak ni akan keluar di akhir zaman pun Madinah tu tetap merupakan bumi yang terbaik berbanding tempat-tempat yang lain. Sesuai juga. Terjemahan yang kedua, tetap lebih baik daripada tempat-tempat yang walaupun di akhir zaman, tetap lebih baik. Tidak kata di akhir zaman dah sepi dah, tempat lain yang lebih makmur, tempat lain yang lebih maju, dia tidak lebih baik. Tidak, dia tetap lebih baik daripada tempat lain sampai bila-bila, sehingga akhir zaman pun ketika mana tidak dihuni oleh orang lagi, hanya yang adanya burung-burung dan binatang-binatang buas. Ini bila berlaku? Di akhir zaman akan berlaku, akan tiba masanya akan berlaku begini. Yang satu lagi ni pun begitu juga. Cuma dua orang yang penggembala ni bawa kambing dia, bawa pergi ke sana. Katanya mengikut dalam syarah-syarah hadis disebutkan inilah dua orang Islam yang terakhir yang pergi menuju ke Madinah tu ketika mana Madinah tu jadi sepi. Dan peliknya inilah yang disebutkan, apabila pergi situ sebelum sampai Madinah ni dah dapat sepi, tak ada orang, tak ada penghuni. Satu maknanya. Satu lagi makna dia mendapati kambing yang dia bawa tu jadi liar. Liar lah ke mana? Jadi binatang buas lah. Jadi sepuluh singa, rimau jadi lagu tu. Jadi lagu tu. Lepas tu Imam Nawawi bantah, Imam Nawawi tak setuju dengan pendapat yang kedua sana. Mari kita baca dalam syarah dia ni. Fayajidaniha wahshan, mereka berdua mendapati Madinah itu sepi. Wuhushan qila ma'nahu yajidaniha khala'an ay khaliyatan, yani kosong, tak ada orang, tidak berpenghuni, tidak ada sesiapa pun di sana. Dalam riwayat Bukhari begitu, wuhushan maknanya kosong. Ibrahim Al-Harbi berkata al-wahsh minal ard, kalau bumi ni kalau disifatkan dia dengan wahsh, makna bumi yang kosong, tidak berpenghuni, itu makna bukan bumi yang liar, bukan bumi yang buas, tidak, bumi yang kosong, sepi, tidak ada penghuni. Wasahih, Imam Nawawi kata hak betulnya mereka mendapati Madinah itu zat wuhush, mempunyai bumi yang mempunyai binatang-binatang buas. Pada ketika itu Madinah tu ada binatang buas, sebelum tu tak ada. Pada ketika itu ada binatang buas, sebagaimana dalam riwayat Bukhari.
Dan sebagaimana dalam hadis ini juga disebut la yaghshaha illa al-awafi. Di sini wahsyan dengan makna wuhush, yakni ada binatang-binatang buas, binatang-binatang liar di situ. Qadhi Iyad, ini Imam Nawawi petik lagi daripada Qadhi Iyad, dia ambil daripada Ibn Murabit bahawa makna dianya kambing mereka berdua ni menjadi liar, jadi binatang buas. Sama ada bertukar, dia jadi binatang buas ataupun binatang tu jadi liar. Jadi liar. Dan orang takut dengar suara dia tu. Bunyi dia tidak seperti kambing lagi. Ni pelik lah. Perkara yang pelik ni sebenarnya tidak pelik. Sebab dekat kiamat, wa ankaral qadhi hadha, tetapi Qadhi Iyad membantah, dia kata ni tak betul ni, kata dia. Dia memilih, kata Imam Nawawi, Qadhi Iyad ni pilih dhamir pada ha tu, yajidani had, balik ke Madinah. Mana Madinah itu yang sepi, bukan ha tu balik kepada kambing. Itulah yang betul. Imam Nawawi pun sokolah Qadhi Iyad. Dan kata-kata Ibnul Murabit itu galat, salah, kata dia. Tetapi dalam Fathul Mulhim kata, itu apa nak salahnya? Boleh jadi hak dia cerita di akhir zaman, boleh bertukar belaka keadaan tu, sifat itu. Seperti mana dalam Quran sebut, kanak-kanak pun, budak-budak pun jadi berubah dekat akhir zaman. Dan macam-macam lagi, benda-benda lain lagi hak pelik-pelik, hak tidak pernah berlaku jadi berlaku pada masa itu. Dalam Quran pun ada. Apa peliknya kalau hak ni berlaku? Apa kita kata salah? Dia pun tidak cerita ni akhir zaman, dia cerita akhir zaman. Wallahu a'lam. Kat mana-mana pun itulah makna perbincangan di antara ulamanya, begitulah. Lepas tu matilah waktu tu, rebah situ mati. Dan dia tak ada sampai ke Madinah ni, Thaniyatul Wada' ni di luar daripada Madinah lagi, tak ada sampai ke Madinah lagi, mati. Dalam riwayat dalam kitab lain ada sebut inilah orang yang terakhir dihasyarkan, maknanya dibangkitkan. Sebab apa? Dialah yang terakhir hak mati. Lepas tu bila terakhir hak mati, maksudnya terakhir mati yang dibangkitkan kemudian tu bangkit sekali, lebih kurangnya. Tapi kalau nak kira dari segi mati, dia terakhir. Ada dalam riwayat yang lain. Habislah situ. Tetap juga bab ini membawa makna kelebihan dan keistimewaan Madinah itu. Madinah itu sampai bila-bila pun tetap lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Hak tu nak bahawa fadli ma baina qabrihi sallallahu alaihi wasallam minbarihi, kelebihan ruangan ataupun kawasan ataupun tempat di antara kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mimbarnya. Kelebihan tempat tu, kelebihan tempat. Jadi hadis-hadis ni kita sudah bacanya, ada beberapa hadis ni lebih kurang je serupa yang ni isi dia. Cuma ada lagi dalam kitab-kitab yang lain disebutkan, iaitu kawasan ataupun ruangan di antara kuburku, di antara kuburku dan mimbarku. Ada juga sebut ma baina qabri wa mimbari. Dalam riwayat yang lain pula ada juga disebutkan ma baina hujrati wa mimbari, kawasan di antara bilikku dan mimbarku adalah satu taman dari taman-taman syurga. Sebenarnya ketiga-tiga riwayat itu tidak bercanggah. Kalau kata dalam riwayat ni dia sebutkan rumah, padahal tidak ada rumah, dan sekarang ni tak ada rumah, tapi asalnya rumah. Asalnya rumah. Ketika Nabi SAW masih lagi ada dan masih lagi tempat tu merupakan rumah dia, tempat tu pun sudah begini dah pada masa tu selepas dia mati. Ketika rumah tu sudah menjadi kubur dia, rumah dia tu jadi kubur pun begini juga, beginilah keadaannya. Dan hak kata kubur dan rumah saat ni, dia berada dalam satu bilik. Asalnya bilik rumah Aisyah. Betul belaka tu, tidak bercanggah tu. Cuma hak ni melihat kepada
yang lebih sempit. Hak satu lagi melihat kepada yang lebih luar rumah. Hak satu lagi melihat kepada yang akan datang. Yani ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah, orang panggil kalau dalam balaghah i'tibar ma yakun. I'tibar ma yakun, mengambil kira hak akan datang, akan jadi kubur. Sebab itulah sahabat-sahabat tidak keliru, tak ada bala masalah Nabi SAW nak tanam mana, tak ada, tahu dah. Banyak dah dalam hadis-hadis dia isyarat bahawa kubur dia tu di rumah dia tu, tempat dia duduk tu lah. Dan rumah dia yang dimaksudkan bukan semua rumah. Rumah dia, isteri dia ramai, banyak rumah. Rumah yang dimaksudkan itu ialah rumah Aisyah. Itu jelas. Tak ada siapa dia bala. Tak ada isteri-isteri lain berebut. Kau kata, dah sebut rumah, boleh jadi rumah saya. Tak ada. Tak ada sebut. Yang dimaksudkan dengan rumah itu ialah rumah Aisyah, semua jelas. Semua faham. Dan sebab itulah salah satu sebabnya Nabi SAW duk tanya-tanya sama. Esok hari kapan dia? Dekat dia sakit. Esok hari kapan? Orang kata hari ni dia tanya sama. Jadi sehingga isteri-isteri dia tu tahu. Dia tanya, sesoalannya dia nak tanya bila rumah Aisyah. Setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata Nabi SAW ni kasih kepada Aisyah lebih daripada bini-bini dia yang lain. Sehingga dalam keadaan sakit dia teringat kepada Aisyah, lu duk tanya bila giliran rumah Aisyah. Tak pernah sabar. Tak pernah sabar kalau kita kata lagu tu. Sebab apa? Nabi SAW ni dia seorang yang sangat baik, paling baik. Dan dia bukan setakat dia saja, apa-apa yang berlaku kepada dia untuk orang lain, pengajaran untuk orang lain. Takkanlah dia nak ajar ke orang ramai ni, umat dia ni, lagu tu lah kalau bini. Nah, ingat pada bini muda duk sebut cerita bini muda depan bini tua, lagu tu. Ada kena ajar lagu tu, tak pernah sabar tu. Secara tidak langsung berarti dia menyakiti hati isteri dia. Adakah Nabi SAW ni jenis tu? Tidak, tak sesuai tu. Hak sebenarnya dia sudah tahu dah, dia rindu sangat, dia tahu dah dia akan mati di rumah Aisyah. Itu bermakna satu langkah dia ke depan, meninggalkan satu alam ia jauh daripada Tuhan. Kau dekat dia dengan tempat tuju yang sebenar. Sebab dia suka. Tapi tak boleh dinyatakan waktu lah, tak boleh dinyatakan sebab jadi boleh jadi bercelaru pula pengikut ni yang tidak faham kemudian. Dia hanya isyarat-isyarat gitu saja. Dan isyarat kepada situlah kubur dia, situlah tempat yang menenangkan dia, tempat yang paling tenang untuk dia, tempat dia akan dikebumikan, dia akan mati di situ. Situ maksudnya hak lebih sesuai. Hal ni hak sebut ni antara rumahku, ruangan antara rumahku. Pada masa tu memang rumah dia lagi lah, dia duduk lagi. Iaitu satu taman dari taman-taman syurga. Apa maknanya satu taman dari taman-taman syurga? Imam Nawawi kata, dia kata boleh jadi hak ni kata dia, daripada syurga asalnya. Satu taman dari taman syurga. Allah SWT mari hak ni duduk dalam bumi. Sebab itu istimewa sangat, lebih berbanding bumi yang lain tu, tanah yang lain. Tanah dia tu daripada daripada di syurga. Itu mana satu taman dari taman syurga. Kalau Ibnu Hazm kata, Ibnu Hazm dia dulu lagi daripada Imam Nawawi, kira-kira balas ni walaupun zaman tu berlainan berabad-abad lamanya, perbahasan ulama ni tidak putus. Sesoalnya walaupun Ibnu Hazm tu duduk dulu, dia bantah pendapat orang yang mengatakan begitu. Kalaulah daripada syurga, kata dia, tentulah ada sifat-sifat syurga. Sifat-sifat syurga lagu mana? Wa innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Kamu tak akan merasa lapar kalau duduk di situ, dan tidak akan bertelanjang, tak payah fikir dah tentang pakaian kita dengan sendiri tertutup. Pada kau situ. Padahal hadis ni majaz ni, kata dia, majaz ni, bahasa pinjam ni, kata dia. Al jannah tahta zilalis siyuf. Nabi SAW kata syurga itu di bawah bayangan pedang. Pada duduk bawah bayang pedang seroti kau, kata dia. Tak, kata dia. Ini semua bahasa pinjaman, bukan sebenar. Mana kawasan di tempat tu adalah satu taman dari taman-taman syurga tu. Ini adalah bahasa pinjaman. Maksudnya tempat ini kalau orang beribadat di situ membawa kepada syurga. Tempat yang membawa kepada syurga
seseorang itu akan masuk ke dalam taman dari taman-taman syurga. Walaupun kecil nampak tempat tu, tidak seberapa, dia tak ada beza dengan tempat-tempat yang lain di dunia ini. Kita nampaknya dari segi zahir, dari segi cuacanya, udaranya, apa, lebih kurang lah. Kalau tempat lain sejuk, situ sejuk juga. Tempat lain panas, situ panas juga. Tetapi ia akan membawa kepada syurga, kata dia. Orang lain pula kata, tak leh lagu tu. Hak bawa kepada syurga ni tidak tepat tu saja. Kalau kita buat benda-benda lain, banyak kan amalan-amalan yang baik yang membawa kita kepada syurga. Sesiapa yang pergi menuntut ilmu kerana Allah SWT, untuk belajar, sesiapa yang berjalan untuk belajar, Allah SWT mempermudahkan kepadanya jalan ke syurga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mengikuti jalan, mari nak mengaji, Allah SWT permudahkan kepada jalan ke syurga. Tidak nanti pergi duduk antara kubur Nabi ataupun rumah Nabi SAW dengan mimbar dia, buat kerja lain pun, benda-benda niat molek, benda molek, duduk mana-mana pun membawa kepada syurga. Apa khususnya dengan hak ni? Orang lain pula bantah, hak lain pula kata, dia kata dah ni apabila disebut tahu dah tu sebut dalam hadis yang umum memanglah macam tu, tetapi hak sebut secara khusus ini menunjukkan istimewa lebih daripada di tempat-tempat lain. Kalau tempat lain memang membawa kepada syurga, syurga tu banyak kelas dia pula. Hak ni apabila disebut secara khusus, maknanya akan membawa seseorang kepada syurga yang istimewa. Syurga yang istimewa, itu maknanya. Kata dia, membawa kepada syurga yang istimewa. Ada pula yang kata, hak ni dia kata ruangan ini adalah satu taman dari taman syurga. Bukan cerita dulu, cerita akan datang. Hak lain akan hancur belaka. Hak lain akan hancur belaka. Bumi ni Allah SWT akan hancurkan, langit akan digulung, begitulah dalam Quran disebutkan, maknanya habis belaka. Tetapi hak ni bahagian tu akan dibawa masuk dalam syurga, jadi taman dalam syurga. Maknanya istimewa lah tempat tu. Istimewa tempat tu. Akan bawa ke sana. Setengah ulama pula kata, dia kata tidak. Ini maksud Nabi SAW nak suruh duduk dekat dia. Nak suruh duduk dekat dia. Apabila dia di zaman dia tu, dia kata lagu tu, maka masing-masing nak pergi duduk dekat dia lah. Sebab tu kawasan tu duduk, kalau duduk di antara kawasan tu, mana duduk dekat dia. Kalau duduk di belakang tu, mana jauh. Dia nak suruh mengaji ni biar duduk dekat. Kalau orang tu dengan penuh minat, dengan rasa rajin, dengan cukup kesetiaan, keikhlasan dia tu, mari duduk dekat, mesra dengan Nabi SAW, perbuatan dia tu, cara dia tu akan membawa dia berada dalam taman syurga. Sebab tempat tu tempat yang molek. Dialah orang yang mula-mula terima agama daripada Nabi SAW. Dah orang lain kemudian terima Islam ni melalui dia ni lah, sahabat-sahabat yang dengar molek pengajaran Nabi SAW. Dah kalau lagu tu takkan tidak istimewa. Dialah hak mula-mula sekali. Lepas tu orang lain buri-buri juta-juta lagi Islam ni kerana pupuk dia tu lah. Apa dia tidak dapat istimewa? Memang istimewa. Sebab apa? Sebab dia duduk di situ. Maksudnya Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat di zaman dia tu, yang belajar dengan dia tu cukup istimewa. Pasal apa? Pasal walaupun belajar sikit je, semetar je, tetapi hak dia bawa tu beribu-ribu, berjuta-juta orang guna. Semuanya akan menambahkan lagi amalan kebaikan dia, pahala dia akan menambahkan lagi, sehingga melayakkan dia berada dalam taman syurga. Ada juga yang mengatakan begitu. Macam-macam lah pendapat tadi. Semuanya molek belaka tu, molek belaka. Molek belaka. Walaupun molek belaka, kita tengok beberapa pendapat tadi, makna dia ada kaitan dengan amalan itu, ada kaitan dengan amalan. Kalau tak ada amalan, duduk cokos saja, duduk jenera situ, adakah lebih baik? Sebab itulah golongan yang pertama tadi, dia kata apabila kita terima tempat tu sebagai tempat yang istimewa, duduklah lagu mana pun, asalkan tidak dalam keadaan maksiat, orang panggil, tidak dalam keadaan derhaka, duduk walaupun jenera situ, dia tetap baik.
tetap lebih istimewa daripada tempat lain. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahawa dalam dunia ni ada tempat-tempat yang lebih istimewa berbanding tempat lain. Hak tu kita tidak boleh nafikan. Tempat ni ada kaitan tempat istimewa, ada kaitan masa yang lebih istimewa tu. Hak ni kita kena rebut lah. Selagi kita ada peluang, kita kena rebut. Dengan sebab itulah ulama-ulama ni kan, ulama-ulama besar ni, dia terlalu rindu sangat nak pergi ke Madinah. Kita tengok pengarang-pengarang besar ni macam Badar Alam, pengarang Faidul Bari, Fathul Mulhim ni, Syabir Ahmad Uthmani. Begitu juga pengarang Badlul Majhud, Syarah Abu Dawud itu. Begitu juga pengarang Aujatul Masalik. Ni semua ni orang bukan asal penduduk Madinah, tapi mereka ni begitu rindu hidup dengan hadis ni di luar negeri. Akhir-akhirnya dia rindu sangat, dia pergi duduk di Madinah dan mati sana. Inilah keadaan ulama-ulama hadis yang terlalu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bawa ke sana, mati sana, nak duduk setanah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kelebihan tanah tu ada tu. Sebab itulah Imam Malik pun dia tak aja naik kenderaan. Duduk di Madinah, kawasan Madinah, tak aja. Kalau kata apa tak naik, dia berasa dia malu. Siapa dia nak naik atas kenderaan mana besar ke diri macam sombong. Siapa dia duduk dalam bumi, dalam tanah di Madinah. Dia rasa dia tidak layak. Sering kali dia berjalan kaki ayah saja, dia tak pakai selipar. Pasal apa? Kalau sentuh siapa dia duduk dalam. Kita nak jaga sangat kaki kita daripada tanah tu. Tanah siapa dia duduk dalam tu. Itu sikap Imam Malik. Sebab itulah kita tengok ini semua kenapa? Kerana istimewanya bumi Madinah tu lah belakang ni. Istimewa bumi Madinah. Dan bumi Madinah tu suku besar. Hak ni lagi istimewa lah. Dalam masjid tu suku pula. Hak ni dalam masjid lebih istimewa lagi. Nak ceritanya luas, lepas tu sempit. Madinah semua sekali, tanah haram Madinah. Lepas tu masjid istimewa dah tu. Lepas tu hak ni, kawasan ni lebih lagi istimewa. Sebab itulah kita tengok macam Kaabah ke apa pun, dia tidak, orang yang tidak istilam semua bucu dia tu. Ini menunjukkan ada tu, ada kaitan kelebihan tu. Apa tu? Rukun Yamani saja yang disentuh, dikucuk, tapi rukun lain tidak. Ini ada kaitan lah tu. Sekurang-kurangnya mana semua ulama tidak menafikan, terima bahawa dua bucu ni jelas. Dua bucu ni jelas berada di atas asas yang lama yang telah diasaskan oleh Nabi Ibrahim dulu. Jadi sekira-kiranya bekas tangan dia, padahalnya berapa kali runtuh dah kita kata. Tapi ini tapak ni atas asas tu lah, atas asas dulu. Ada pun dua bucu lagi tu tidak. Itu menunjukkan kesan tu walaupun kita kata tak ada dah bekas dia tu, tak ada dah. Semua atas tapak tu je. Hak lain, batu lain dah berapa kali dah tukar tu. Tapi tetap ada kelebihan. Nak ceritanya ni buk'ah keistimewaan ni tapak tu keistimewaan tapak tu. Kalau kata masjid kan, masjid lah tak ada kau satu pun. Tidak boleh kita nak buat satu pasal. Dia masjid tapak tu kalau tak ada kau satu tetap lebih. Walaupun rumah lain yang besar seperti istana pun tidak akan lebih sembahyang sana. Hak sini atas pasir saja sembahyang. Tapi masjid, sudah niat masjid, tetap lebih. Sebab tapak tu orang kira buk'ah tu, bukan kira binaan dia tu. Orang kira tapak tu. Itu yang penting yang kita kena perhati. Bab fadlis salah di Masjid Makkah wal ini kelebihan Uhud pula. Ini kita sudah jumpa dah dulu hadis ni. Bab kelebihan bersembahyang di Masjid Mekah dan Madinah. Sekat itulah dulu untuk malam ni. Allah